Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan Didik TV KPM bersama saya pengacara anda, Irfan Syahmi. Untuk hari ini, kita sama-sama dalam rancangan pentaksiran sumatif dan pastinya kita akan bawakan seorang tetamu yang cukup hebat, cukup istimewa. Siapakah beliau? Kita saksikan dulu profil tetamu kita. Baik, sekarang ni Irfan ingin persilakan tetamu kita pada hari ini, Dr. Ibrahim bin Muhammad Zain, Timbalan Pengarah Peperiksaan Kanan Kluster Produksi Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia. Assalamualaikum Doktor, apa khabar? Waalaikumsalam Irfan, apa khabar baik? Sihat Alhamdulillah, nampaknya Doktor kacak bergaya bersama kita untuk pentaksiran sumatif episod kali ini. Dan untuk itu kita juga bersama dengan seorang jurubahasa isyarat. Kita persilakan Cikgu Suhaili Abdul Ghani dari SK Pendidikan Khas Jalan Batu, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Terima kasih Cikgu untuk bersama kami hari ini. Jadi Dr. Ibrahim, hari ini kita dalam rancangan pentaksiran sumatif, pastinya kita akan bawakan diskusi berkaitan dengan pendidikan di negara kita. Jadi apa kata Doktor? Kita mulakan sekarang. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat para penonton yang dihormati sekalian. Terima kasih Irfan. Hari ini kita berpeluang untuk mendengar sedikit sebanyak tentang dasar dan pemerkasaan PBS, dan saya nak memberikan fokus kepada nanti ujian akhir sesi akademik. Untuk pengetahuan semua penonton, pada 28 April 2021, Mesyuarat Jemaah Menteri telah memansuhkan ujian pencapaian sekolah rendah mulai tahun 2021. Dan serentak dengan itu juga pemerkasaan pentaksiran berasaskan sekolah juga diperkenalkan, diperkasakan dan dipatuhi mulai tahun 2021. Seterusnya, pada 1 Jun 2022, Mesyuarat Jemaah Menteri juga telah memansuhkan pentaksiran tingkatan 3 ataupun dikenali sebagai PT3. Susulan itu juga, KPM akan memperkasakan pelaksanaan PBS. Okay, seterusnya, kita lihat bahawa ekoran daripada pemansuhan kedua-dua UPSR dan juga PT3, Lembaga Peperiksaan telah mengeluarkan surat siaran Lembaga Peperiksaan Bilangan 1 2021 tentang pemansuhan UPSR dan juga pemerkasaan PBS mulai tahun 2021. Begitu juga pada tahun 2022 juga Lembaga Peperiksaan telah mengeluarkan surat siaran Bilangan 2 2022 dengan tujuan yang sama, iaitu pemansuhan PT3 dan pemerkasaan PBS. Mulai juga pada tahun ini, iaitu tahun 2022. Okey, serentak dengan itu, kita sudah lama diperkenalkan dengan pentaksiran bilik darjah atau PBD. Dalam PBD, untuk pengetahuan semua, kita ada formatif dan juga PBD sumatif. Okey, PBD formatif ada dua. Tuan-tuan dan puan, pentaksiran untuk pembelajaran ataupun kita kata sebagai assessment for learning. Yang ini ialah apa yang guru telah buat selama ini dalam bilik darjah, seperti latihan harian yang diberikan, tugasan-tugasan mingguan yang telah diberikan oleh guru kepada murid-murid kita, serta soal jawab, perbincangan yang dilaksanakan semasa PDP berlangsung. Itu adalah pentaksiran untuk pembelajaran. Di satu lagi ialah PBD formatif, ialah pentaksiran sebagai pembelajaran ataupun assessment as learning. Okay, yang ini ialah pentaksiran yang bersifat kendiri, di mana murid-murid boleh membuat refleksi tentang pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh guru dalam kelas. Dan juga kadang-kadang tu pentaksiran ini boleh juga dilaksanakan oleh kawan-kawan ataupun oleh rakan sekelas mereka tentang diri kita. Sebab itu istilah pentaksiran itu agak luas, bukannya ujian atau peperiksaan. Okey, di satu sudut yang lain, PBD ada satu ialah tentang sumatif. Sumatif ialah pentaksiran tentang pembelajaran. Di mana yang ini ialah assessment of learning. Biasanya cikgu-cikgu akan beri di akhir sesi pembelajaran ataupun di akhir sesuatu kurikulum itu telah tamat. Seperti ujian bulanan,
dan juga peperiksaan akhir tahun. Jadi di sinilah saya ingin memperkenalkan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia akan memperkenalkan ujian akhir sesi akademik sebagai memperkasakan lagi PBD dan juga PBS yang akan ditaksir mulai tahun 2022 dalam sesi akademik 2022 dan 2023. Jadi ujian akhir sesi akademik ini ialah merupakan ganti kepada peperiksaan akhir tahun yang sedia ada. Okey, kenapa kita mengatakan bahawa kita nak memperkasakan PBD? Samalah hasratnya dengan memperkasakan PBS. Sebab PBD adalah sebahagian komponen daripada PBS. Yang pertama, kita nak memperkembangkan lagi pencapaian dan juga potensi murid kita. Di mana melalui ujian akhir sesi akademik ini, setiap tahun daripada tahun 4, 5 dan 6 sekolah rendah dan juga di tingkatan 1, 2 dan 3 sekolah menengah, kita akan semak mereka dari segi potensi, pencapaian dan juga perkembangan murid. Dari segi penguasaan dalam mata pelajaran tertentu. Yang kedua, kita nak memberi autonomi kepada pihak sekolah di mana pihak sekolah akan melaksanakan pentaksiran ataupun ujian akhir sesi akademik ini secara tersendiri, menyediakan jadual sendiri dan melaksanakannya dengan peraturan dan juga peraturan yang disediakan sendiri oleh pihak sekolah, bukannya dikawal oleh kementerian ataupun pihak lain. Yang ketiga, kita nak memperkasakan PBS melalui ujian akhir sesi akademik ini, nak menaik tarafkan atau mengiktirafkan profesional keguruan. Di mana guru-guru kita mampu menyediakan instrumen ataupun kita kata soalan-soalan yang berkualiti melalui sistem yang saya akan perkenalkan nanti. Di situlah kita nampak guru kita sangat berpotensi, sangat berkemahiran dalam menyediakan instrumen ataupun item ataupun kita kata soalan-soalan dalam ujian akhir sesi akademik. Dan yang akhirnya melalui penambahbaikan PBS ini, kita nak memperkasakan lagi instrumen yang sebagaimana saya sebutkan tadi. Baik. Berbeza dengan yang dulu. Yang keduanya sistem. Kita akan menggunakan satu sistem dari segi membina item dan juga pelaporan dan sebagainya. Begitu juga dengan pengoperasian yang kita akan bincangkan sekejap lagi. Dan juga jelas sekali lah pelaporan PBS itu akan ada pelaporan dalam bentuk PBD formatif dan juga PBD sumatif. Itu yang kita kata nak memperkasakan lagi PBS melalui PBD dan ujian akhir sesi akademik. Baik, terima kasih Dr. Ibrahim. Irfan ada soalan kepada doktor. Apakah yang akan diukur dalam ujian akhir sesi akademik sebenarnya? Okey, di dalam ujian akhir sesi akademik, kalau kita lihat, kita tengok PBD. Dia ada dua. Satunya ialah formatif dan satu sumatif. Betul. Dalam ujian akhir sesi akademik, dia bersifat PBD sumatif. PBD sumatif ini adalah di akhir sesi pengajaran dan pembelajaran ataupun di akhir sesi akademik. Apa yang diukur adalah kemahiran kognitif. Kognitif ataupun intelektual murid-murid sekolah itu. Bukannya dari segi tingkah laku, sikap, sahsiah, itu sudah diukur semasa PBD formatif. Oh, baik. Jadi ada beza. Ada beza. Di sini kita di hujung pengajaran pembelajaran ataupun di hujung tahun, di hujung sesi akademik, yang diukur adalah pencapaian ataupun kognitif intelektual murid. Baik. Penguasaan mereka dalam mata pelajaran yang mereka belajar selama setahun. Itu yang diukur, Irfan. Okey. Baik, terima kasih doktor atas penerangan yang telah diberikan. Okay. Kita sudah jelas bahawa telah berlaku pemansuhan terhadap UPSR dan juga Peti 3 dan kita KPM telah pun mendatangkan ujian akhir sesi akademik untuk sama-sama kita berjaya dalam peperiksaan nanti. Jadi, mungkin doktor ada lagi sedikit perkongsian untuk segmen pertama ni. Okey, kalau kita tengok di paparan murid yang terlibat, tidak semua murid yang terlibat. Betul. Itulah kalau kita kata kalau ujian ataupun dulu kita kata peperiksaan akhir tahun, semua murid terlibat. Tetapi untuk ujian akhir sesi akademik, sememangnya yang dikawal ataupun yang kita perkasakan adalah pada murid tahun 4, tahun 5, tahun 6. Okay, ataupun kita kata tahap 2 di sekolah rendah. Dan pada murid tingkatan 1, tingkatan 2 dan tingkatan 3 di sekolah menengah rendah. Namun begitu, bagi kelas-kelas lain ataupun tingkatan-tingkatan lain,
mereka tetap akan menduduki ujian ataupun peperiksaan yang dikendalikan oleh pihak sekolah sendiri. Baik. Cuma je bagi 3 tahun sekolah rendah dan 3 tahun sekolah menengah ini yang kita perkasakan di peringkat kementerian. Dan dilaksanakan juga bersama-sama dengan ujian-ujian lain di sekolah pada akhir tahun. Baik, terima kasih Doktor atas perkongsian yang diberikan. Sudah jelas di situ dan jadi kita ingin berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami tentunya dalam Didik TV KPM, Pentaksiran Sumatif.